Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana zidna 'ilman nafi'a wa amalan salihah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardu Ain kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat petunjuk dan juga rahmat daripada Allah SWT. Kita ni sebagai manusia kena mensyukuri segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kan? Ustaz ni duk ulang je, selalu duk ulang hak tu je kan. Duk ulang bersyukur kita jumpa kan, bersyukur kita, mudah-mudahan kita dalam rahmat Allah Ta'ala. Sebab apa dia ulang? Sebab benda tu penting. Rahmat Allah tu pada kita sangatlah penting. Kemudian pertemuan kita ini sebenarnya menjadi sesuatu penyebab gugurnya dosa kan. Tambah lagi kalau kita berjabat salam kan. Dan pertemuan kita ni biarlah menjadi pertemuan yang membawa manfaat, bukan pertemuan yang membawa kecelakaan. Sebab itulah Ustaz dah ulang banyak kali kan, supaya kita mendapat keberkatan, supaya kita dapat ilmu ni, kita boleh beramal dengan apa yang kita dapat. Jadi kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kita sambung hari tu cerita tentang menjaga faraj menjaga faraj. Pada kali yang dahulu kita dah cerita tentang terputusnya amalan kecuali 3 perkara. Apabila kita mati, 3 perkara ni saja yang akan bersambung. Perkara lain semua dah putus dah. Amalan lain semua dah putus. Pertama apa? Ni ulang kaji balik lah kan. Pertama apa? Sedekah jariah ataupun disebut sebagai wakaf. Kemudian ilmu yang memberi manfaat. Kata Ustaz 2 tu saya tak ada, tapi kita ada yang 1 tu insya-Allah kan. Tapi yang tak ada anak, tak ada lah kan. Anak soleh yang mendoakan untuk dia, ataupun anak soleh yang baik anak soleh yang baik. Setiap amalan soleh yang dibuat oleh anak tu, mak ayah tu pun dapat pahala sama lah kan. Sebab tu kita nak tu anak kita jadi baik, keturunan kita jadi baik. Jadi pahala tu jariah, dia berjalan kan. Kita dapat pahala kan. Okey, baik, kita sambung. Kata pengarang, demikian lagi menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj kerana kegunaan dunia. Hari itu kita cerita tentang kegunaan faraj tu, kegunaan yang bangsa akhirat. Tu bahasa dalam kitab ni lah kan. Dia sebut bangsa akhirat. Dan ada juga kegunaan dia untuk dunia kan. Tapi yang dicerita dalam ni, kegunaan dunia tu yang bawa kepada akhirat jugalah kan. Sebab apa? Dunia ini tempat cucuk tanam akhirat. Dia panggil ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat, dunia ini adalah tempat cucuk tanam. Tempat kita tanam pokok. Ladang lah, senang cerita macam ladang. Kita tanam pokok, nanti kita akan tuai di mana? Di akhirat nanti kan. Tu dunia ni, kat dunia ni kan. Ada setengah pula kata dunia ini jambatan ke akhirat. Maksudnya jalan untuk kita menuju ke akhirat adalah dunia ni. Tak boleh tak lalu dunia tu pergi akhirat, tak boleh kan. Dia mesti lalu juga dunia. Walaupun baby dia masih kecil, tapi dia melalui juga jalan dunia. Walaupun dia hidup sekejap saja kan. Tapi kita ni hidup lama kan. Hidup lama kita kena buat amal lah. Buat amal tu adalah kita bertanam untuk akhirat kita. Jadi di sini faraj tadi ada kegunaan bangsa dunia. Apa kegunaan bangsa dunia? Iaitu bersedap-sedap dengan jima. Jadi pengarang kata itu kegunaan dunia kan. Bersedap-sedap dengan jima. Jima guna apa? Guna faraj itulah kan. Tu takkan nak ni pun Ustaz nak kena hurai kan. Faham dah, semua orang suka sebut perkataan tu, semua orang suka. Kan ada orang yang tak suka kan. Kebanyakan orang, semua lah senang cerita, semua orang suka ni. Sebab itu adalah fitrah manusia kan. Dia suka tu jima tu kan. Dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima itu. Dan dia pun juga ada kegunaan dia apa lagi? Bersuka-suka. Bukannya bersuka-suka dengan anggota tu. Bersuka-suka tu maksudnya dengan kita jima tu juga adalah menghasilkan anak. Dengan usaha tu, usaha lah. Usaha cerita hari tu Ustaz ada cerita tentang usaha kan. Tu usaha tu kan. Jadi mendapat anak. Dengan usaha kita tu dapat anak. Hasilnya Tuhan lah yang bagi kan.
uh, apa tadi? Dengan jima dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima itu. Dengan jima tu lah kita akan dapat anak. Yang bermula mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia. Dia kata, pengarang kata, anak itu adalah sebesar-besar perhiasan dunia. Itu perhiasan. Maksudnya kalau tak ada anak ni, macam tak lengkap lah cerita dia kan. Rumah ada tapi tak ada perhiasan. Lengkap tak? Tak lengkap. Jadi anak tu diibaratkan sebagai pelengkap. Sebab tu kadang-kadang orang yang belum ada anak, bukan tak boleh ada anak, boleh insya-Allah. Kan Tuhan boleh bagi. Macam mana kita nak, Tuhan boleh bagi kan. Jadi orang yang belum ada anak lagi jangan sedih lah kan. Tuhan boleh bagi bila-bila masa saja. Kalau Tuhan nak bagi, dia boleh bagi. Dia tak bagi, itu ada sebab lain lah kan. Ada sebab lain, ada benda lain yang dia nak kita buat kan. Semua benda ada hikmah. Tidak pernah Allah Ta'ala jadikan satu benda sia-sia. Jadi anak tu perhiasan. Jadi kita boleh tahu lengkap ataupun elok ataupun tidak kalau tidak ada anak tu lagi kan. Tapi orang jangan pandang serong ni, masyarakat kita ni selalu suka mengkritik dan juga suka berpandangan sini. Itu kita manusia ni nak tanya dalam hati kita ni. Sebab apa? Bila orang tu belum ada anak ataupun tidak ada anak lagi kan. Ustaz suka guna perkataan tu, belum ada anak. Sebab apa? Selagi hidup, possibility untuk ada anak tu tinggi kan. Walaupun dia kata mandul, sebab apa? Allah Ta'ala boleh bagi jadi ting tu. Tapi kena usaha lah. Kena usaha. Tak boleh harapnya tu. Usaha tu sama ada secara perbuatan ataupun berusaha secara doa dan sebagainya kan. Banyak usaha yang boleh kita buat. Okey, ni panjang Ustaz kat tempat lain kan. Kita tak baca kitab ni kan. Jadi anak tu adalah perhiasan dunia, sebesar-besar perhiasan dunia. Jadi perhiasan yang paling baik sekali, yang paling besar sekali dalam rumah kita adalah anak-anak kita. Itu yang paling besar sekali. Tak kira lah rumah tak ada TV, tak apa lagi. Rumah tak ada sofa, tak apa lagi. Tapi kalau tak ada anak, sunyi rumah tu jadi sunyi. Dengan tambah pula kita tak baca Al-Quran dalam rumah kan. Nabi kata rumah yang tidak baca Al-Quran ni macam kubur kan. Okey, baik. Sebesar-besar perhiasan dunia. Perhiasan dunia kerana Ustaz, anak tu tanggungjawab. Ni Ustaz teringat kan. Anak tu tanggungjawab. Ya, tanggungjawab. Tapi dalam kitab ni dia nak cerita perhiasan dunia tu dulu kan. Kerana firman Allah Ta'ala. Sebab apa kata sebesar-besar perhiasan dunia? Sebab ada firman daripada Allah Ta'ala. Maksudnya ada ayat Quran tentang anak tu sebagai perhiasan. Mana? Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Al-ayah sehingga akhir ayat. Maksudnya ini ayat daripada surah Al-Kahfi ayat 46. Surah Al-Kahfi ayat 46 dia kata al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat sampai habis ayat tu kan. Tengok sampai. Tapi ni dia nak highlight kan ni ayat ni. Pernyataan daripada Allah SWT yang mengatakan bahawasanya harta anak tu adalah perhiasan. Maksud ayat Quran tadi, firman Allah Ta'ala tadi, bermula harta kita semualah kan. Sebab tu di sini harta dan juga benda lah kan. Semua sekali. Kadang kita harta tu duit saja ada. Ni harta ni semua sekali. Tanah ke apa ke, semua benda tu. Dan segala anak itu perhiasan hidup dunia. Segala harta dan anak sekaliannya itu perhiasan hidup dunia. Lepas tu ada sambung lagi lah. Ayat tu terjemahannya ada sambung lagi. Tapi kita nak highlightkan yang ni. Sebab tu Allah jangan kata anak tu adalah perhiasan. Jadi kita kata anak tu adalah perhiasan lah kan. Dan terbukti pun betul. Tak payah cuba semak balik kan. Kata ustaz ni tak boleh percaya. Cuba semak sendiri ya. Dan firman Allah Ta'ala di dalam surah Ali Imran ayat 14. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Al-ayah. Ada sambung lagi ya. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Tapi ini dia nak highlightkan ni.
nak highlightkan apa tadi? Yang disebut anak tu sebagai sebaik-baik perhiasan, sehingga disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini dia punya bukti lah kan, kata anak tu adalah perhiasan. Kerana ada ayat Quran lah. Kalau kita tolak ayat Quran lah kan. Artinya, dihiasi bagi manusia itu akan kasih, akan segala keinginan daripada perempuan dan anak-anak. Kata Zuyyina linnas, dihiasi akan manusia itu dengan kasih kepada perempuan. Siapa yang tak kasih pada perempuan, itu orang lelaki lah kan. Wal banin, dan juga kasih pada anak. Ni bukan untuk perempuan saja, untuk lelaki pun sama kan, kasih pada anak ni. Lepas tu ada lagi zinatul hayatid dunya wal baqi, tu ayat surah lain, ayat surah Kahfi tadi jadi tu kata anak tu adalah sebaik perhiasan. Nak kata apa tadi? Kegunaan bangsa dunia yang farash kita tadi kan. Jadi tu kena jaga. Tapi ni kegunaan yang betul lah kan. Kalau kita guna untuk zina, itu adalah salah guna. Ni nak cerita gunaan dunia ni. Ini sebagai panduan untuk kita mengguna anggota badan. Yang sebelum ni pun kita dah sebut dah, lidah apa semua tu kan. Jadi itu kegunaan dia, ada dunia dan juga ada akhirat. Tapi semuanya menjurus kepada akhirat kan. Jangan salah guna anggota yang Allah Ta'ala bagi pada kita tadi. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita tadi. Jadi Ustaz ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum.